Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Seperti biasa, Sukan Plus Close Up menemani hujung minggu anda dengan pelbagai topik melibatkan aksi, acara, kisah jatuh bangun atlet, kontroversi, begitu juga isu semasa. Baik, saya Haidar Ali, hos anda untuk minggu ini. Tuan-tuan, dari sebuah aksi persahabatan pada 2001, Piala Sultan Selangor TSSC hari ini menjadi acara ikonik yang saban tahun dinantikan seluruh peminat bola sepak tempatan, khususnya anak-anak Selangor sendiri. Dari Sabak Bernam sehingga ke Sepang, inilah kebanggaan Selangor. Baik, bersama saya di studio hari ini kami bawakan orang penting TSSC, pengerusi yang juga merangkap pengurus pasukan, Tan Sri Abdul Karim Munisar. Terima kasih Tan Sri untuk masa yang diluangkan untuk Sukan Plus Close Up hari ini. Apa khabar Tan Sri? Baik, alhamdulillah. Baik, Tan Sri, kita nak tahu sedikit mengenai Piala Sultan Selangor. Mungkin ada pengenalan. Sekapur sirih lah orang cakap. Ya, terima kasih saudara Haidar, dan saya ingin ucap terima kasih kepada Bernama yang mengundang saya lah untuk memberi penjelasan sedikit mengenai dengan The Sultan of Selangor Cup. Piala Sultan Selangor ini merupakan cetusan idea Duli Yang Maha Mulia Tuanku sendiri pada tahun 2001. Ia bermula sebagai The Regent of Selangor Cup, iaitu ketika Sultan menjadi Raja Muda Selangor, dan pada tahun 2003 apabila Duli Yang Maha Mulia Tuanku dimasyhurkan sebagai Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah menamakan Piala Sultan Selangor atau lebih dikenali sebagai The Sultan of Selangor Cup. Jadi persoalannya kenapa? Kenapa cetusan idea ini wujud? Kalau kita lihat sejarah, Selangor dan Singapura merupakan dua rivalry team, iaitu dua pasukan yang selalu bertembung di final, sama ada Piala Melaya Cup ataupun Piala Malaysia Cup. Jadi 1995 apabila Singapura dikeluarkan daripada beraksi dalam pertandingan Malaysia Cup, jadi pertembungan antara Selangor dan Singapura telah dinafikan dari segi teknikal lah. Jadi timbul suasana agak hambar. Jadi penonton telah dinafikan pertemuan dua gergasi yang popular ketika itu. Jadi ini memberi cetusan idea di Yang Tuanku untuk membawa kembali nostalgia pertembungan dua gergasi antara Selangor dan Singapura. Kalau kita tengok dulu memang Selangor, Singapura memang lawan yang sentiasa bersaing kan dalam 23 kali. 23 kali. Okey. Baik, kali terakhir penganjuran pada 2019. Momentum yang hampir padam sebenarnya selepas 4 tahun. Kenapa ia kembali musim ini, Tan Sri? Sebenarnya Piala Sultan Selangor ini setiap tahun diadakan di Selangor dan juga di Singapura. Di Singapura kita adakan selama 2 kali lah. Di terakhir di Stadium Nasional Singapura. Dan bila ada di sana pun ada kunjungan daripada Presiden sendiri dan juga Minister. Sebab di Singapura pun mengiktiraf sebagai the yearly event, dan juga di Selangor. Jadi dia berakhir 2019 sebab gejala ataupun virus COVID. Jadi tuanku lebih prihatin kepada menjaga kesihatan keselamatan. Jadi dibatalkan, ditangguhkan pertandingan Piala Sultan Selangor sehingga selama 4 tahun. Betul. Selama 4 tahun. 4 tahun. Dan pernah ditangguhkan sekali ketika HIS. Jerbu. Tahun bila tu? Dia akhir, saya tak ingat. 2015 lebih kurang macam itu. Saya pun ingat lupa. Pada akhirnya tuanku menitahkan batalkan untuk keselamatan penonton. Jadi alhamdulillah pada tahun ini Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah menitahkan diadakan semula dan telah memilih Stadium Merdeka sebagai tempat pertemuan Selangor dan Singapura. Baik, Tan Sri, kita nak bercerita tentang ikonik yang dibawa bersama dengan penganjuran Piala Sultan Selangor ni. Kenapa ia terlalu nostalgia untuk peminat bola sepak tempatan, anak-anak Selangor khususnya? Piala Sultan Selangor ni dia untuk mengembalikan sejarah kecemerlangan pemain-pemain Selangor.
siapa yang tak kenal dengan Allahyarham Muhtar Dahri ataupun lebih dikenali dengan Super Mok, Santokh Singh, Chin An, Datuk Sin Chin An, Datuk Santokh Singh, Datuk the late Datuk Arumugam. Inilah pemain-pemain legenda kita ketika itu yang membantu national team beraksi di Stadium Merdeka sehingga kita melahirkan satu pasukan yang profesional dan bertaraf antarabangsa, equivalent ataupun setaraf dengan Korea dan juga Jepun. Kita biasa mengalahkan Korea ketika itu tanpa ada sebarang imported players at that time. Naturalisasi semua tak ada. Tak ada naturalisasi. Ini satu message yang baru, iaitu we can do it. Kita boleh, kita mampu menjadi pemain-pemain yang bertaraf antarabangsa. Malah kita ketika itu 1980 telah layak ke Olimpik 1980. Inilah player-players yang begitu nostalgia yang bermula di Stadium Merdeka. Kalau kita tengok Allahyarham Khalid Ali yang baru Khalid Ali meninggal. baru saja meninggal. Salah satu daripada juga. Baik Tan Sri, bagaimana tahap persediaan? Kalau kita tengok penganjuran Piala Sultan Selangor ni tak lama dah. Sekarang bulan 3. Piala Sultan Selangor ni dia agak unik, Cik Haida. Kita mengatur dia punya program dia begitu menarik. Sebab itu orang tertunggu-tunggu bila Piala Sultan Selangor ni. Dia pasti, kita yakin dengan program yang kita buat akan memikat hati semua penonton. Apa yang kita buat? Pertamanya, of course kita kena ada publicity yang cukup dan kita juga membuat kempen juga di Singapura untuk membawa fan-fan daripada Singapura. Dan yang the main thing, ini kita mulakan dua game, satu veteran dan satu selection. Veteran ni walaupun dia agak pergerakan dia orang ni agak slow motion sikit lah. Tetapi dia orang ni ada fan yang tersendiri dan memikat. Orang suka. Peluang kepada penonton, peminat-peminat bola tu berjumpa dengan pemain-pemain veteran, mengambil gambar, bersalaman dengan this something unique dan yang telah mampu berjalan terus-menerus sehingga edisi yang ke-20. Di samping itu, of course, penonton-penonton banyak ingin melihat pertembungan selection Selangor dan juga Singapura yang telah bertembung sebanyak, saya ingat 17 kali dan kita menang, Selangor menang 9 kali, Singapura 7 kali. Di samping itu juga kita organize ni sebagai ala carnival sikit. Kita adakan berbagai-bagai acara. Misalnya kita pernah ada parachute, dia pembawa payung terjun. Cantiklah untuk yang membawa bendera Selangor dan juga Singapura dan bola. Untuk pelancaran kita ada juga entertainment macam Datuk Jamal Abdullah. Kita ada juga firework atau bunga api yang semua ni pasti menarik lah. Dan tiket kita jual pun RM10 ya. Dan then kita ada hadiah. Cabutan bertuah? Cabutan bertuah. Oh, okey. Apa hadiah tu Tan Sri? Tahun ni kita sedang memikirkan telefon terbaik lah. The latest model. Lebih kurang 10 ke. Untuk konsert semua tu untuk kali ni ada lah? Ada. Akan diperform oleh Jamal Abdullah. Jamal Abdullah. Baik, saya masih berkira-kira Tan Sri tentang keunikan venue pertandingan kali ini. Kenapa Stadium Merdeka? Itu soalan yang baik. Kenapa? Sebab kalau kita lihat sejarah, Piala Sultan Selangor ni biasanya penontonnya lebih kurang 70,000, 65,000, 60,000, 70,000. Dan di Stadium Merdeka kapasiti dia hanya 20,000, 22,000 lah. Itu kapasiti dia. Sebab Stadium Merdeka ini telah diubah sesuaikan semula oleh PMB untuk dijadikan heritage building. Dulu dah besar 45 tapi dipecahkan sekarang back to the original maaf pada tahun 1957 30 Ogos apabila Stadium Merdeka di form lah, dilancarkan. Jadi kenapa Stadium Merdeka? Sebab banyak sejarah Stadium Merdeka ni. Kita lupakan sejarah-sejarah lain macam misalnya Laungan Merdeka di situ, Joe Bagna dan Muhammad Ali di situ, Musa Bakah pun di situ. Tapi dari segi Sultan Selangor Kite, kita lihat dari segi di sinilah lahirnya pemain-pemain legenda Selangor. Di sinilah beraksinya
Mohtar Dahari, Arumugam, Datuk Santok Singh, Datuk Chin An. Semua pernah menempa nama. Sini actually Pak. And yet, dan kalau kita lihat Stadium Merdeka ini a lot of limitation lah. Tak adalah macam yang sekarang ni canggih. Tetapi dengan constraint keadaan di stadium itu, dia tak ada kerusi pun, dia semua duduk atas bench saja. Jadi, tapi dia mampu menjadi international. Inilah satu yang kita harus bangga dan kembalikan balik sejarah kegemilangan bola sepak, khususnya di Selangor dan juga di negara kita. Dan di samping itu juga, stadium mereka, oleh kerana sejarah dia begitu gemilang, kita pemilihan Stadium Merdeka ini oleh Duli Yang Maha Tuanku memberi peluang kepada kita merasa suasana di stadium tersebut. Jadi saya telah beberapa kali lihat, dia exactly macam tahun 57. Tak berubah apa? Tak berubah sebab dia telah digazet sebagai heritage. Okey. So dia akan buat exactly macam tahun 57 dan tak ada kerusi lah. Baik penontonnya, baik VIP-nya, semua duduk atas bench saja. No numbers lah. Dia macam kita cakap, acara ikonik di stadium yang ikonik. Ikonik. So we enjoy this. We miss the time dulu, kita tak berpeluang menonton ketika itu, but this is the time. 17 Ogos come to Stadium Merdeka, enjoy the scene. Of course sekarang ni dekat Stadium Merdeka tu ada building 118 kan. Betul. Cukup tinggi tu. Tapi kita buat ini bukan untuk itu, untuk melihat suasana Stadium Merdeka. Baik Tan Sri, kita tengok track record yang hadir saban tahun. Sebelum ni Stadium Shah Alam kita boleh dapat 60 ke 70 ribu. Tapi macam Tan Sri tadi cakap, kapasiti, kenapa bukan Stadium Bukit Jalil kalau kita boleh dapat 60 ke 70 tu Tan Sri? Tak, ini yang seperti saya serahkan sebab memberi peluang kita mengingati semula sejarah kegelimangan yang bermula daripada Stadium Merdeka. So capacity stadium bukanlah ukuran muktamad untuk memilih ini. Kita nak naikkan mood nostalgia tu precisely. Macam kita tahu laluan ke Stadium Merdeka pun tak susah dah sekarang ada. Ini satu isu saya ingat saya beri penjelasan. Jadi dia ada construction pembinaan yang sedang berlaku dan tak akan tamatlah pada 17 Ogos. Jadi saya ingin menggalakkan penonton semua menggunakan kemudahan awam. Kita telah berbincang dengan Prasarana. Terima kasih kepada Prasarana yang telah menambahkan masa perjalanan perkhidmatan LRT, MRT monorail sehingga 12.30. Jadi pada mereka yang akan memasuki gate 3, dia diminta menggunakan khidmat MRT. Dia dekat. Dan gate 4 kita akan masukkan dalam tiket tu, gate dia menggunakan monorail dan juga LRT. Yang gate 8 tu kita gunakan monorail yang akan stop dekat Maharaja Lela Station. Yang dia ada dua tu, Hang Tuah dan juga Merdeka Station. Jadi ini memudahkanlah. Betul. Saya telah dengan beberapa komiti dan juga pegawai-pegawai prasarana telah melihat sendiri dan memang efisien. Dan MRT pun. MRT sekali. MRT, LRT, monorail semua. So easy to go. And then nak habis pun senang nak keluar. Tapi parking ada di bawah bangunan 118, lebih kurang 8,000. Tapi kita galakkanlah. Kita galak gunakan easy, and then kita paradigm shift jugalah. Exercise sikit jalan malam. Betul, Dasri. Okey, berbalik pada Stadium Merdeka tu, apa reaksi Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dengan pemilihan Stadium Merdeka? Atau dia sendiri yang pilih? Baginda sendiri yang pilih. Sebenarnya pemilihan Stadium Merdeka ini oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku sendiri. Okey. Bukan daripada saya atau komiti tu lah. Tuanku yang titah. Dan tuanku dia pun tahu. Tuanku tahu iaitu kapasiti 20,000. Tuanku sendiri telah meninjau di Stadium Merdeka. Setelah tinjauan dia, tuanku menitahkan adakan tahun ini. Dia something different daripada yang lepas. So saya fikir dengan gandingan beberapa acara yang menarik kita sedang uruskan untuk 17 Ogos, malam itu akan menjadi spectacular night. Satu malam yang sungguh bersejarah yang
yang rugilah kalau kita terlepas peluang tersebut. Saya fikir faktor-faktor sampingan seperti ialah nostalgia stadium mereka. Ini antara faktor yang membuatkan penonton tu teruja setiap tahun sebenarnya untuk datang tengok Piala Sultan Selangor. Tan Sri tengok faktor-faktor lain mungkin penyumbang kepada keterujaan. Sebab kita the way dia uniqueness of the Sultan Cup, dia begitu unik sebab kita membuat acara ala carnival. Kita ada bermula dengan entertainment. So waktu sebelum memula tu ada band polis akan memainkan beberapa melodi lagu muzik, dia dapat show di situ. Dan juga kita adakan kalau tahun ini ada parachute jump yang buat bendera very nice. Dia tutup lampu apa semua cantik kan. And then kita ada juga firework. A spectacular show of fireworks pada malam tersebut. Tan Sri, kalau ikut jadual tu dia bermula pukul berapa Tan Sri? Dia bermula pada pukul 8. 8 malam. 8 malam. 8 malam. Sebab veteran akan mula dulu pukul 8. Lepas tu veteran main 15 minit lah. Lepas tu rehat 10 minit kan. Veteran kan dia tak ikut FIFA standard. Betul lah. Kau boleh pandang futsal dia kena nak pergi. Lepas tu sambung 15 minit lagi. Lepas tu dia akan diikuti oleh fireworks, jumping. Parachute akan bawa kepada tuanku dan tuanku akan letakkan bola dan akan membuat pelancaran. So in between tu adalah entertainment sikit. Konsert ada ramai artis atau jam Abdullah. Jam Abdullah saja. Sebab kita tak ada masa. Kita got to follow exactly because by 9 malam itu dia akan live telecast by RTM insya-Allah. Dia lebih penting adalah aksi bola sepak itu sendiri. Ya. Kalau kita tengok ada 2 perlawanan, yang selection tu pemilihan ni macam mana tu Tan Sri? Selection ni belum lagi sebab kita punya coach Selangor pun dah iyalah. Ke Thailand kan? Thailand. Jadi belum diputuskan lagi. Selepas dipilih coach dan ini later on kita akan. Tapi Tan Sri, sebenarnya saya tertanya-tanya. Saya rasa ramai pun tertanya-tanya. Kenapa acara ikonik ni dia berlangsung lawan Singapura saja? Kenapa tak lawan pasukan lain? Persoalan ini sebenarnya telah ditimbul semua sebelum ni. Tapi ini titah tuanku sebab seperti yang saya terangkan tadi, sejarah ini rivalry team ni between Singapore and Selangor. Dia tak boleh tim lain tak boleh. Tak. Dia kan 23 kali. 23 kali pertembungan antara Singapura dan Selangor. Sudah Melaya Cup dan juga Malaysia Cup 7 kali di stadium Merdeka. Jadi itu yang nostalgia dia. Kalau kita buat dengan negara lain dia tak ada ni, dia jadi macam piala baru kan. Jadi ini sejarah lama ni kita kembalikan semula, kita ingatkan semula, terutama pertandingan Piala Sultan Selangor ini mengembalikan kita mengerti legenda bola sepak yang telah mengharum nama negeri Selangor khususnya dan negara khas. Tan Sri terlibat daripada edisi pertama, betul? Edisi pertama tak? Saya waktu saya mula terlibat apabila saya menjadi YDP Majlis Bandaran Petaling Jaya. Petaling Jaya. Iaitu kita telah tim itu kita namakan The Black Widow. Kalau Haida ingat, dan kita merupakan kelab yang pertama memenangi Piala Malaysia Cup. Sehingga sekarang the only cup dan constraint-nya dulu pun tak ada tak ada pemain-pemain yang national team lah. Very few. But that is sejarah. After that, then saya telah dititahkan untuk menerajui inilah Piala Sultan Selangor. Betul kan saya kalau silap? Edisi ke-19 kali ni? 20. Ke-20? 20. Okey, baik. So ini adalah istimewa bila kita melibatkan ialah angka 20 itu sendiri Tan Sri. Baik, Tan Sri, dari sudut pasukan kita mungkin boleh kongsi sikitlah siapa yang bakal membariskan skuad. Kita ambil skuad veteran dululah. Mungkin dah ada list daripada Tan Sri sendiri. Tak, sekarang ni belum lagi lah. Belum lagi. Tapi veteran tak ramai. Cuma yang kita perlu tahu bila kita buat veteran tu kita ada certain kriteria dalam perlawanan itu. Iaitu the first half tu kita ambil 50 ke atas. Kan? Dia first half 15 minit. 50 ke atas umur. Okay. Second half itu ini adalah persetujuan dengan Singapura.
Dia tak nak letak yang muda-muda sebab dia kata jadi dia punya mixture ataupun combination tu berat sebelah. Jadi dia buat kriteria first half dia nak tunjuk 50 tahun ke atas. Second half 50 tahun ke bawah boleh 3 orang maksimum. That means 45, 40 semua ni boleh lah. Second half. Jadi itu dia punya kriteria dah lah. Jadi the first half tu kita kena cari yang 50 ke atas lah. Mungkin ada bayangan Tan Sri Tapi setengah tu tak boleh pada hari tersebut. Misalnya Ada yang halang. pernah bermain macam Dollah Saleh, Zainal kan. Kadang-kadang dia orang ni ada apa? Dia orang ni coach di negeri lain kan. Dia ada, so kita harap tahun ni kalau boleh dia orang pun dapat beraksi lah. Chin An selalu beraksi. Macam Datuk Santok Seng tu dia datang lah. Ada lagi lah yang lain-lain. Macam jurulatih mungkin dah decide Jurulatih untuk tim selection belum lagi lah. Untuk selection. Untuk selection belum lagi. Okey. Tan Sri, okey, kita nak tahu bagaimana harapan Tan Sri lah untuk penganjuran kali ini. Pertamanya saya ingat pada tahun ini begitu nostalgia sekali dan penonton-penonton dan rakyat tu tunggu-tunggu setelah 4 tahun lamanya. Piala Sultan Selangor tidak diadakan. Jadi dia punya kerinduan tu tinggilah peringkat kerinduannya. Dan cuma kita masalah saya ketika ini ialah kita kena reduce capacity lah penonton daripada 60 kepada 20,000 kan. Dan tiket-tiket akan kita mula buat saya ingat lepas bulan Mei lah, lepas raya. Kita akan syiarkan dan kita akan beri penerangan yang banyak supaya dia orang mudah menggunakan kemudahan awam. Which station dia pergi, which gate yang paling dekat. Jadi it's time to have shift of paradigma lah, paradigm shift. Supaya kita menggunakan kemudahan awam dan kita telah aturkan dia punya atau cara majlis begitu hebat sekali pada tahun ini dengan Jamal Abdullah ni pun akan entertain. It's going to be spectacular night lah saya ingat. That assurance lah saya boleh bagilah. Tak sabar juga nak tunggu tarikh 17 hari bulan. Tan Sri, mungkin dari segi bila orang cakap penganjuran semula tu dia ada cabaran ialah nak dapatkan 20 ke 30 penonton tu rasa mencabar atau macam mana Tan Sri, atau memang tak ada masalah untuk penganjuran kali? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita tahu bagaimana. Tak ada masalahnya macam mana nak takut terlebih orang. Betul Pasal kita ramai. Sejarah tak pernah ada lah 20,000 datang. Biasanya minimum pun lebih kurang 55,000. So tak ada masalah. Okey, Tan Sri, saranan sikit kepada penyokong-penyokong peminat-peminat khususnya Selangor ni untuk datang. Jadi ada yang selalu ditekankan oleh Yang Maha Mulia Tuanku supaya tidak ada pergaduhan. Kita menyokong tim kita tapi pada masa yang sama kita mempamerkan sifat kesukanan yang tinggi. Itu lebih penting. Itu penting. Dan Tuanku juga selalu menekankan saya ingin iaitu keselamatan penonton-penonton, keselamatan penonton-penonton daripada Singapura juga. Menang kalah itu lain cerita. Adab bertembung di padang ya kita lawan habis-habisan. Tapi semangat kesukanan itu kita kena maintain. Kita tak perlulah nak bertumbuk nak apa semua tu. That is it's gone ni. Tapi manusia tu manusia juga kan. Kalau kita kata di overseas pun berlaku juga benda macam tu. Saya percaya sukan tu ada kuasa perpaduan, penyatuan tu sendiri. Ini adalah satu betul benda yang baik. Ada. Kalau kita tengok dulu national team kita apa tak ada. Kita ada Santok Seng. Ngari kan. Kita ada So Chin An. Kita ada Arumugam India. Kita ada Muhtadari. Kita ada the support tu is so united. This dalam terutama dari segi football. And this quality I think kita kena preserve dalam sport dan kita galakkan lagi banyak kaum-kaum lain juga beraksi dalam pertandingan bola sepak lah. Tan Sri, sebelum ni Tan Sri ada bercakap tentang fan daripada Singapura sendiri. Selalu sebelum ni macam mana sambutan? Kita nak tahu juga daripada side Singapura ni. Jadi oleh kerana stadium kita ni kecil, selalu kita bagi kat dia orang 3,000. Tahun ni kita bagi 1,500 lah. Saya telah berbincang di 3,000 tu habis? Habis. Okey.
Macam mana ni nak berebut ni? Jadi kita bagi 1,500. Dan kita telah buat tindakan daripada JPJ, polis akan jaga dia orang, escort dia orang, dan supaya tak ada ni lah nak baling batu bagat dia orang, botol semua kan. Saya rasa dalam sejarah penganjuran Piala Sultan Selangor tak ada isu-isu yang So far tak ada kontroversi macam ni. Ada dulu sikit, tapi daripada itu kita lebih mahir lah jaga. Sebab sensitif Singapura dengan Malaysia dengan Selangor ni, dia bila kita sebut Singapura ni kita ada sensitif kan. Betul. Itu adalah orang cakap Singapura Malaysia ni macam kawan yang musuh yang akrab. Macam tu. Lebih kurang lah. Itu belum cerita lagi dengan Indonesia bagaimana bola sepak. Ini bola sepak adalah satu kuasa yang sangat dahsyat. Betul. Dia adalah penyatuan sebenarnya. Betul. Okey, baik Tan Sri, saya rasa itu saja ruang yang kita ada. Sebab masa sangat cemburu dengan kita, Tan Sri. Okey. Terima kasih tidak terhingga kepada Tan Sri Abdul Karim Munisar, pengurusi yang juga merangkap pengurus pasukan Piala Sultan Selangor TSSC. Kita doakan yang terbaik untuk penganjuran Piala Sultan Selangor kali ini. Dan buat peminat tempatan, kunci tarikh ini 17 Ogos, Tan Sri. 17 Ogos malam. Baik, kita sama-sama meriahkan Piala Sultan Selangor edisi ke-20 tadi di Stadium Merdeka. Terus positif, saya Haidar Ali. Assalamualaikum dan salam hormat. Sukan Plus, aksi tanpa kompromi.